On you. Assalamualaikum, selamat datang sekali lagi dalam podcast suara kita, hasil kerjasama antara FND Mindsport dan juga dengan tim AB Ventures. So di sini satu ruangan untuk kita buah-buah santai, bercerita tentang isu semasa, tentang pandangan dengan pemikiran yang terbuka, dan kita cuba be kreatif dalam pemikiran kita. Okey, hari ini kami sangat berbesar hati sebab bersama kita pada hari ini adalah Tuan Kumaran Nagappa, seorang, kita kata sebagai pendakwah lah mungkin, boleh, ataupun seorang saudara baru yang dah tak berapa baru lah. Betul. Okay. Jadi sebelum kita bual lebih panjang lagi, saya ingat better kita minta Tuan Kumaran kenalkan diri sikit, your background. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya lah ke program podcast ini. Okay. Ini podcast pertama saya. Alright. Saya dara podcast. Nak kenalkan diri, nama sebelum Islam dulu Kumaran Nagappa. Lepas masuk Islam maintain nama Kumaran Nagappa. Okay. Umur sekarang sudah 43, masuk 44. 43 masuk 44. But doesn't look like 44 lah actually, right? Okay. Dan sudah berkahwin, anak ada 3 orang. Okay. Dan saya tinggal di Bestari Jaya yang dulu dikenali sebagai Batang Berjuntai. Alright. Dan kerja saya ada buat kebun sedikit, dan saya ada jaga kambing sedikit, dan masa-masa lapang saya ada buat kerja-kerja kemasyarakatan, dakwah dan bagai. Okey, Tuan Kumaran lah. Saya ingat saya panggil you, biasa orang panggil apa? Panggil Kumar saja. Kumar. Okey. Okey, Kumar. Sekarang ni macam bagi saya lah, bila saya tengok you punya personality kan, benda yang first kali saya teringin nak tahu tu adalah macam mana penghijrahan you menjadi seorang Muslim. Kan macam saya tak nak sentuh lah sebelum ni whatever your belief is. But apa yang membuatkan you rasa berminat nak become a Muslim tu? Soalan yang persis. Terima kasih. Ya, now kita kena tahu bahawa hijrah ini bukan satu destinasi, tetapi dia adalah perjalanan. Okay. Saya menerima hidayah pada tahun bulan Ogos 2013. So ni macam ulang tahun lah ni? Ya, ulang tahun. Ulang tahun yang ke-9. Ulang tahun yang ke-9 buat podcast. Okay. Jadi 30 hari bulan Ogos. 30. Keesokannya merdeka. Malam tu jiwa saya merdeka. Alhamdulillah. Tetapi kalau nak diperjelaskan lagi, hidayah ini dia bukannya turun macam contoh kita sekarang A, kemudian kita dapat hidayah, kita terus jadi B. Tidak macam itu. Kita adalah satu journey di mana kita ada A1, A2, A3, A4, A5, you know, seperti itu. Sampailah target kita iaitu untuk menjadi seorang mukmin. So dalam proses itu, penghijrahan, bila kita lihat dalam konteks yang lebih besar begitu, hijrah tu memang satu benda yang susah. Betul. Peringkat awalnya of course adalah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Okay, masyarakat tu referring to everybody, termasuk my own family yang semua non-Muslim, dan juga kawan-kawan saya yang non-Muslim, yang Muslim pun banyak yang terkejut. Dan kemudian masyarakat setempat, kerana saya walaupun asalnya daripada Kuala Lumpur mendapat hidayah di Pekan Batang Berjuntai. Jadi saya fikir kalau kita dapat hidayah di tempat ini, mungkin kita ada satu tugasan di sana. Begitu pemikiran saya. Jadi saya pun terus buat keputusan untuk duduk di sana. Alright. Dan di sana ada masyarakat aslinya orang-orang Batam Juntai. Jadi hubungan saya dengan masyarakat lokal juga menjadi satu cabaran. Dan tetapi kalau kita lihat
peringkat awalnya saya boleh katakan mungkin ada 3 fasa yang telah saya lalui. Fasa pertama, apabila kita masuk Islam, ini saya ceritakan kelemahan diri saya ya. Okey. Ini bukan membuka pekung di dada lah kan. Kita relate kan experience okey. Fasa pertama adalah peringkat di mana bila kita baru masuk Islam, kita excited, kita pun belajar, mencari ilmu dan bagaian, dan kita mula jadi kritikal dan melihat kelemahan-kelemahan yang apa yang kita baca dengan masyarakat tu bila kita lihat dah tak sama. I see. Jadi peringkat awal tu adalah saya bagi contoh satu lah Kumar. Contohnya macam kata sebelum you become a Muslim, you banyak baca, orang kata kalau ikut buku orang Islam ni macam ni sifat dia. Yeah. But bila you tengok join reality, ni reality tu kata why orang tak amalkan benda-benda ni. Benda macam tu. Was it a cultural shock ke macam mana? Yes, indeed it was a major cultural shock. Until to the point where you basically saya end up dalam satu bubble yang peringkat fasa 1 tu di mana saya banyak menuding jari, ini salah, itu salah, ini salah. Alright. Dia macam orang Islam yang turun-temurun Islam pun dia diam je. Betul. Tapi kita yang mualaf ni sana ke komen, sini kritis, sana kritis, saya melalui proses tu. Ni kelemahan diri saya sendiri ya. But it's not wrong. It's not wrong. Yeah. Itu fitrah manusia lah. Betul. Banyak bertanya soalan-soalan pedas. Masa saya di IKIM dulu semua kan, banyak perkongsian saya ada yang tersentap dan bagai. So saya faham perkara itu. Itu adalah fasa pertama. Okay. Dan masuk kepada fasa kedua, apabila kita mengamalkan cara hidup syiar Islam itu, alright. Secara naturalnya you will enter the second phase. Ini saya cerita pasal mu'alaf lah. Yalah. Saya rasa most mu'alaf will go through this process, right? Yes, I think so. The second phase is kamu akan start menyalahkan diri sendiri. Okay, why? Dan di sini dia kerana bila kita belajar tentang tasawuf, bila kita belajar tentang akidah, jadi sepatutnya diri kita yang perbaiki. Diri kita, dia bermula daripada kita, isteri, keluarga, sanak saudara, jiran tetangga. Itu proses dia kan. Ya, betul. Jadi saya mula sangat kritikal terhadap diri saya sendiri. Saya sentiasa marah dengan diri saya sendiri kerana gagal untuk bantu sekian-sekian, gagal untuk jelaskan sekian-sekian. But wouldn't that menyebabkan you jadi macam depressed? Yes, betul. Depression. Betul, Yes, depression. Dan depression tu berlarutan. Fasa kedua was maybe 3 years. Fasa pertama 3 years, fasa kedua 3 years. And then just masa COVID start kan, saya dah masuk ke fasa ketiga kot. Okay. Di mana saya tidak menyalahkan orang dan tidak menyalahkan diri saya sendiri. Okay. Tetapi cuba bersangka baik, mengambil iktibar daripada apa-apa yang sedang berlaku dan mencari hikmah di sebalik semua kejadian, dan belajar untuk menjadi lebih senang dan lebih bahagia. Kerana Islam ini bukankah itu yang dia tawarkan kepada manusia. So maknanya after those years, maknanya kata akhirnya kita akan sampai satu peringkat yang kita mula reda dengan apa yang jadi kan. Maknanya kata mungkin kadang-kadang kita ditimpa musibah, tapi musibah tu kita tak tahu kata di sebalik musibah tu dia ada banyak kebaikan. Betul. No, sebab apa? Bagi saya lah kan, macam saya dilahirkan as a Muslim kan, and most Malaysia especially kami dilahirkan dalam Islam. Jadi kita punya apresiasi kita terhadap Islam tu dia daripada konteks yang berlainan kan. So macam apa yang tuan lalui itu, kami hanya sebahagian kecil saja born Muslims ni yang akan lalui kan. So mungkin penghargaan tu jadi saya bagi contoh macam kata nama tuan ni. Di tempat saya Batam Juntai ni,
kebanyakan orang dipanggil abang, adik, acik, uncle, aunty, dan mereka jarang dihormati walaupun di tempat-tempat yang formal. So saya perkenalkan kata nama, kata panggil tuan dan puan kepada semua orang, makcik-makcik kat kampung. Yang tak ada pendidikan pun saya panggil dia puan. Yang angka-angka yang sudah bekas pemandu lori pun saya panggil tuan. Jadi mereka jadi sangat seronok tau. Dan saya, itu menjadi satu tabiat kepada saya, sampai semua orang saya panggil tuan, semua orang saya panggil puan. Ada orang yang terasa dia boleh sound saya. Dia cakap, Kumar, macam ni lah, awak, kita dah kawan, janganlah panggil tuan, panggil gini je, apalah, jangan jauhkan saya. So bila berada di peringkat awal, fasa 1, pemikiran saya adalah ini semua tak betul, tak hormat. So, biar saya yang hormat. Okay. Kemudian peringkat 2, fasa 2 ni, bila orang tegur saya jadi alamak, kita panggil dia tuan, dia jadi kita rasa bersalah pula kan. Saya bukan tuan, saya orang biasa lah. Kenapa kamu perbesar-besarkan dia? Saya manusia sama dengan awak kan, dia begitu. Jadi saya salah dia. Tapi sekarang ni saya dah masuk fasa ketiga ni, bila saya panggil dia tuan dan dia terasa masalah dengan kamu tuan. Sebab saya panggil kamu, saya okey je, saya tak meningkatkan kamu punya status. Yang rasa terangkat tu kamu. So Mas Muma dalam basically mana kata saya panggil you dengan satu panggilan yang penuh penghormatan dengan secara ikhlas. Saya bukannya nak perli ke apa ke angkat ke tak kan. Kita cuma macam aku ikhlas, aku panggil kau tuan. Memartabatkan kau pada satu level yang kita rasa sepatutnya. Sepatutnya. Bukannya kita panggil dia tuanku. Kita panggil dia tuan. Imagine we are the caliphs on this earth. So if we are to take care of this earth, and we have to have a bit of respect for ourselves. Correct. Jadi ini yang saya cakap, everything, semua benda, dari makanan, dari pakaian, semua melalui proses yang sama. Emosi kita sangat connected to everything tau. Makanan, pakaian, hubungan kekeluargaan, hubungan kita dengan agensi-agensi keagamaan seperti masjid, surau, musola dan sebagainya. So bila kita lihat emosi kita tu tak begitu stabil, pergi masjid dengar ceramah, macam mana ni, balik kita komen dan sebagainya kan. Itu emosi kita. Pakai ni, pakai jubah, siap celak, celak kan, celak baru maintain sangat alim ke. So all that is the penyakit hati kita sendiri. True. Penyakit hati kita sendiri, you see. Jadi makanan sama. Makan restoran asyik post gambar makanan. Dia tak fikir tentang orang miskin. Kan. All this they relates to your emotion lah. Correct. Tapi tu okey. Kalau kita cerita pasal bila kita spend masa sikit lah boleh. mengenali hidup seorang saya tak kata convert, tapi kepada orang yang kembali lah kepada jalannya ni bila you berhijrah menjadi seorang Muslim kan, bagi saya salah satu benda yang sebab I know that you also involved dalam gerakan-gerakan dakwah ataupun menyampaikan syiar Islam ni kepada masyarakat bukan Muslim. Betul. Right. Dan saya rasa ramai akan bertanya, contohnya kalau dia jadi seorang Islam, macam mana hubungan dia dengan family apa semua kan. So daripada pengalaman tuan sendirilah, bila tuan berhijrah menjadi seorang Muslim, your relation dengan your family, your parents, your siblings, macam mana dia punya, macam mana you handle that? I know there must be some ni kan. So macam mana you handle that? Saya datang daripada satu keluarga yang boleh dikatakan educated. Okay. So saya expect parents saya untuk faham benda ni, tetapi mereka tidak. Dan ini menjadi satu titik pertanyaan dalam hidup saya. Kalau bayangkan kalau ibu bapa saya yang educated pun tidak faham Islam, apatah lagi masyarakat terpinggir, masyarakat yang diuji dengan kemiskinan dan sebagainya, yang non-Muslim ni. So ini satu benda yang banyak buat saya berfikir tau. Saya sebenarnya langsung tidak kisah pasal keluarga saya. Terus terang saya cakap, ini pada masa fasa satu saya langsung tidak fikir pasal, saya tak ada masa pun untuk fikir pasal mereka, kerana
kedua-dua mereka pandai baca Inggeris, bahasa Malaysia, mereka sangat well versed dengan general knowledge dan bagai. So saya yakin mereka boleh cari maklumat mereka sendiri. Tetapi saya menjadi sangat risau tentang community di Batam Juntai itu. Dan cara saya berdakwah pun adalah sedikit berbeza daripada pada masa saya masuk Islam dulu. Trend dia adalah perbandingan agama. Banding-banding agama. Tuan Muslim, saya pun Muslim. Di antara kita berdua pun kita tidak boleh banding iman. Betul. Apatah lagi dengan orang non-Muslim. Betul. Ya. Jadi saya kurang selesa dengan metodologi itu. Dia tak ada common ground basically lah. You are trying to compare apples against oranges. Sebab kita satu point kita cakap Bible Injil itu tidak betul, tidak benar. Kemudian petang kita buat kelas perbandingan agama, kita bandingkan surah-surah daripada Al-Quran dan kita banding dengan verses daripada Bible. Kalau kita dah declare awal-awal benda tu tak original, dan kenapa buat lagi perbandingan agama? Why right? No, bagi saya pun macam okay, that's a good point. Sebab apa? Kadang-kadang even dalam common punya argument semua kan, kalau kata kita nak argue against somebody yang do not believe in Quran itself, contohnya kita dengan orang yang non-Muslim lah. So and then I nak keluarkan satu ayat Quran, I tak boleh gunakan tu sebagai I punya supporting document. Betul. Sebab he doesn't believe in that in the first place. Correct. Dia ada beza antara saya telah baca buku ni dan saya telah pun sudah cairkan dia, sudah minum dia. Saya expert dalam buku ni, dan itu beza dengan saya beriman kepada buku ini. Ya, betul. So yang kita buat debate, perbandingan, ini semua adalah knowledge based. Tetapi those are not faith based. Correct. Because kalau dalam buku kita tulis syurga, so kita heaven. Betul. Tapi bila kita faith, semua benda-benda yang ada di syurga pun terlibat dalam emosi kita bila kita baca perkataan itu. Betul. Saya suka dengan cara Tuan letak tadi tu kan. Sebab apa? Macam kata kalau kita nak kongsikan dengan pengikut-pengikut podcast kita ni pun, dalam satu benda yang berlaku, sebenarnya benda tu kita nampak serupa, tapi dia punya intipati dia tu lain. Yes. Ya. Macam kita kata, saya nak berbincang tentang Quran against somebody from a different faith, dia bawa keluar dia punya kitab, so kita bawa keluar. And kita katakan macam academic punya arguments lah kan, what is wrong, what is right, but it's not about faith. I bukannya menceritakan kata Islam is right, yours is wrong. Tak, kita hanya menceritakan kata daripada segi ini betul, itu kurang betul, right? Saya sudah pergi ke lagi satu tahap dari itu. Okay. Ini lagi advance. Saya dah fikir macam mana, sebab orang India majoriti ada di Batam Juntai, kebanyakan ada kuil dalam rumah dia sendiri, satu kuil kecil kan. Dan mereka sangat rapat dengan saya sebab saya banyak terlibat dalam bantuan barang asas dan bagai. Okay? Jadi saya selalu ke rumah mereka dan bagai kan. So saya fikir tidak logik untuk saya duduk sini cerita pasal Tuhan dia dan Tuhan saya dan bagai, tak guna. So there must be another way, you know. So dari situ alhamdulillah, syukur alhamdulillah, rata-rata 5 tahun yang lepas saya mendapat rezeki untuk berjumpa dengan guru saya dalam urusan hidup ini Tuan. Guru sangat penting. Betul. Kalau kita tak ada guru, kita boleh lihat satu senario, tapi memproses senario tu kita perlukan seorang guidance. Ini cara nak proses kalau berlaku banjir, banyak kerugian, ini cara nak proses dia. Kalau jumpa ada jodoh nak kahwin, ini cara proses dia. Yang senario tu everybody will go through. Tapi cara proses tu teacher kena teach me. So masa tu beliau sudah meninggal dunia tahun lepas, almarhum Ustaz Fadli Yusof daripada projek Misi Syahadah. Beribu-ribu orang dia syahadakan. Wait, before that, Ustaz Fadli Yusof ni also Indian Muslim? Tak ada, dia orang Melayu. Dan dia seorang insan yang banyak
membimbing kami lah. Oh, okay, alright. Dan cara dia bimbing pun tak pernah dia panggil saya, ikhtiar saya sebagai murid, dan tak pernah pun dia panggil gelar diri saya sebagai guru. Alright. Malah banyak kali dia cakap saya kena belajar dari you lah Kumar, macam tu. Tetapi sebenarnya dia mengajar, itu keistimewaan guru kan. Dia sangat special. Betul. Jadi dia ajar saya 3 perkara. Saya dengar pun saya cakap begitu mudah rupanya formula ni. Okay, boleh kongsi yang kita. Ya. Yang pertama sekali adalah yang kita buat ni lah, senyum. Okay. Kita salam. Yep. Menyampaikan senyuman dan kasih salam. Does that falls under silaturahim? Yes. Okay. So and it's the most simple version of getting to know somebody, salam, smile, and shake their hand. Or if it's a man, peluk mereka. That's first thing. Very simple. Tak ada perbandingan, tak ada apa-apa. Yang kedua ni adalah memberi makanan ataupun hadiah. Jadikan satu tabiat apabila berjumpa dengan non-Muslim, kita kenal dia, tanya nama, berbagai kerja mana, secara genuine interest. Ya. Kerana kalau kamu tidak kisah pasal dunianya, kenapa kamu kisah pasal akhiratnya? Betul. Dan ataupun dakwah itu kamu buat kerana kamu kisah pasal akhirat kamu. Deep bro. Deep fikir. Okay. But it's a good point lah. Betul. Dia kalau kita tak really care about that person, dia akan jadi penuh kepura-puraan. Yeah. And then bila berpura-pura, dia akan datang satu stage di mana kepura-puraan tu akan terbuka. Bayangkan Kumar, selamat datang, apa khabar, sihat ke, alhamdulillah, macam tu. Itu depan kita. Lepas kita bilang ni orang ni tak ada kerja lain. Itulah kepura-puraan. Betul. Dunia sekarang kebanyakan tangan bagi aku tolong kau sikit lah. Dia balik kita, aku dia ni asyik bagi datang sikit je. Betul. Okay. So that's the second point. So there is very simple. Bagilah gula-gula. Bagilah sepotong kuih. Betul. Kami bukan cerita pasal benda mewah-mewah tau. Kami duk cerita pasal benda yang paling mudah-mudah. Macam contoh rumah saya ni, tepi rumah saya tanam banyak pokok sayur-sayuran, khususnya pokok moringa ni. Okay. Satu juntai ni semua orang tahu, mereka boleh datang dan petik daun itu tanpa bertanya pun dengan saya. Yes. Dan saya pun tak marah. Dan inilah benda-benda yang kedua, yang kita memberi sedikit hadiah. Okay. Dan yang ketiganya, ini internal. Pada malam yang sama, kita bangun malam, kita doakan sahabat kita tu dapat hidayah. Ini cara dia. You just keep repeating this step again and again, and then that will happen. Tuan, percayalah, kami jarang pergi ke rumah orang dan cerita pasal agama, cerita pasal ketuhanan, jarang. Dan kami juga jarang pergi ke rumah orang dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Jarang. Kebanyakan orang yang masuk Islam melalui kami, ini adalah biasanya macam satu weekend saya duduk rumah, tiba-tiba satu keluarga datang dengan suami isteri, anak-anak semua datang, mereka sembang-sembang, kami pun bagi air dan bagai. Tiba-tiba dia akan cakap, tuan beginilah, kami sebenarnya datang ni, kami nak satu keluarga masuk Islam. I'm like, what? Kenapa? Ada apa tiba-tiba? And then dia say, sebab kami pun dah 2-3 tahun tengok tuan datang ziarah kami, sembang dengan kami, ziarah kami, sembang dengan kami. Kami lihat orang-orang Islam yang lain, dan kami tengok Islam ini adalah baik bagi kami. We think Islam is the solution for us. Maybe can you help us do the syahadah and daftarkan kami? Kalau kita tengok kepada keadaan sekarang ni kan, ramai orang yang cuba berdakwah tapi dia masih gunakan metod yang kita kata konvensional lah, atau orthodox style lah kan. Dia pergi dia push cerita apa semua ni kan. So macam saya rasa ramai juga orang yang menggunakan macam tuan kata tadi, kita bagi hadiah, kita berkongsi lah basically tapi pemberian yang terlalu berlebihan yang menyebabkan orang tu convert, become semuslim sebab mengharapkan bantuan. Yes. So sebab bagi saya, kalau kes yang macam tu, banyak orang yang akan masuk hanya mengharapkan bantuan. Bila dia tak dapat bantuan, dia akan revert. Yes.
True. Is that true? Ini yang berlaku di tempat saya ni, sebab kebanyakan mualaf sebelum saya ni banyak ada masalah ni. Okay. Jadi bila saya masuk Islam, saya fikir saya akan diterima oleh komuniti Muslim dengan tangan terbuka dan bagai. Rupanya banyak tentangan, banyak dimaki by Muslim. By Muslims. Okay. And I was like, kenapa mereka begitu marah dengan saya? Sepatutnya mereka lebih sayang saya sebab saya dah masuk Islam. Rupanya kerana isu-isu seperti ini yang telah berlaku sebelum ini. Oh, mana dia expect kata you convert because of that? Because of that. So, banyak yang bertanggapan bahawa kita hanya masuk Islam kerana bantuan dan sumbangan. I see. But fact is, bila convert memang ada bantuan kan? Ada. Tapi itu adalah bonus, tuan. Correct. Kita janganlah mengharapkan yang itu kan. Tuan, kita ni tengok kita punya makanan, pakaian, semua ni sangat kita boleh beli. Semua ni bagus-bagus, mahal-mahal, macam-macam colour, semua makanan, macam-macam jenis kita boleh beli. Tapi Eddie punya baju mahal. Sponsor ya. Tapi kalau kita lihat benda-benda asas seperti maruah diri, kebahagiaan, mana mau beli? Ini semua kita akan dapat dalam Islam secara lock, stock and barrel. Yep. Okay. So bila kamu dah dapat benda-benda yang lebih meaningful seperti itu, apa sumbangan dan sebagainya. Sebab itu saya risau kerana dulu itu dakwah cara malas. Contohnya street dakwah. Street dakwah ni ibarat lollipop. Kita buka satu lollipop, lepas tu kanak-kanak semua datang kan ambil. Tapi dakwah sebenarnya seperti bunga yang haruman dia menarik lebah dari jauh datang ke mendekatinya. So okay, kalau kadang-kadang orang akan argue balik lah, kita kata macam orang kata easier said than done, right? Sebab kalau kita kata okay, kita jangan bagi lollipop, but instead kita tanam bunga, so that haruman dia tu akan semerbak dan tarik mereka. Ya, akan tarik dia orang datang. Tapi in practicality, bila you keluar berdakwah, macam mana kita nak gunakan all this kita kata konsep tu kan, untuk realizekan benda tu dalam bentuk action. Contohnya macam ni lah tuan. Katalah saya masuk satu kawasan, saya duduk di sana, kawasan saya ni majoriti non-Muslim. Okay. So kalau saya nak ajak dia orang masuk Islam dengan menunjukkan kebaikan macam tu, maybe dia orang pun sama juga macam saya. So saya tak nampak satu kelebihan saya sebagai Muslim over their own people. Right kan? So macam mana saya nak tunjulkan kata no, dia orang mungkin baik macam saya, but I am different. So macam mana tu? Okay, apa yang kita ada mereka tak ada. Kita ada limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada rahmat daripadanya. Kita ada barakah daripadanya. Tanpa rahmat, tanpa barakah, apa kerja kita buat pun kita akan gagal. So yang pertamanya, sebab itu kita harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kita kena minta untuk perkasakan kita, untuk urusan kita dipermudahkan. Dia pun baik. Dia pun bagi sumbangan. Dia pun setiap pagi good morning Eddie. Dia lagi kaya kan? Dia lagi kaya kan. Every morning dia good morning kan, siap lambai-lambai kan. So dia pun bagi salam kan. Dia pun bagi hadiah. Apa yang dia tak ada adalah doa di waktu malam itu. Sekarang isunya ramai yang kagum dengan penceramah-penceramah yang begitu petah berkata, ramai yang kagum dengan ustazah asatidzah yang berkebolehan dan mempunyai presence media yang bagus dan sebagainya. Tetapi persoalannya untuk dakwah is apa bantuan yang Allah berikan kepada kita. Kalau macam the way you put it just now kan, macam kita ada ustaz-ustaz, ada asatizah yang hebat-hebat semua kan. Diorang ni punya kehebatan tu adalah among us. Yes. Kalau kita go outside, kalau kata saya pergi to non-Muslim, bagi diorang kata I heard of this guy, but to me he's just another guy lah. Yes. Right. So kalau kata this guy dengan kita keluar untuk berdakwah, we are at same level. Mana kata
dia tak ada apa-apa kelebihan pun. Yes. Sebab those people doesn't look at him macam kata oh dia ni hebat. Dia sama aja macam kita. Cuma balik kepada taktik macam tuan kata tadi lah. Kita kata approach must be correct and bottom line is apa-apa pun kita berserah kepada your relationship with your creator. True. So isu sekarang a lot of us are doing a lot of work. Macam saya sendiri pada peringkat 1, peringkat 2 ni, saya buat banyak kerja, banyak meminta pada makhluk. Alhamdulillah, guru saya mengajar saya untuk perbetulkan diri saya. Dia cakap betul, bagus Kumar, your technique is fantastic. Lagi satu, nak dakwah ni, duduklah setempat. Tidak perlulah kita ke sana ke sini kemari ke sana, tak perlu. Remember the COVID? Saya sangat berjaya masa COVID kerana saya kerja setempat. Saya fokus jiran tetangga je. So I was very successful masa COVID. Berbanding dengan kawan-kawan saya yang keluar berceramah di sana, di sini ni, mereka pun bagus. Saya tidak kritis pada mereka. Cuma saya rasa pada pendapat saya yang fakir ilmu ini, kalau boleh berdakwah di tempat kamu tinggal, itu bagus. Kita ada fokus region kita. Just your place and your jiran tetangga. Because kalau kita ikut dia punya format dia, is yourself, your wife, your kids, and then your immediate family, and then your sanak saudara and your relatives, your jiran tetangga, and that's how. And then it goes to the community and then the masyarakat ummah. So the growth is from there. So you start with yourself. Baiki diri kita sendiri, kemudian baiki isteri kita dengan anak-anak kita, mana boleh kita boleh improve dan bekerja sebagai satu unit. Tetapi bila kita sibuk keluar sana, tapi tak ada orang pernah jumpa anak kita, tak ada orang pernah jumpa isteri kita. Dia satu lagi, itu kita kata fokus juga kan. Kalau kita dah pergi sana pergi sini, kita tak fokus kan, dia jadi macam mana kita nak kata, dia dah terlalu thin lah. Jadi saya harap saya adalah pendakwa yang pertama dan terakhir yang tuan jemput ya. Because jangan jemput lah sebab kami banyak kerja. No really, sometimes saya punya hiatus daripada media pun lama juga, dalam 2-3 tahun selepas saya pun tidak ada benda untuk bercerita. Tetapi baru-baru ini saya jadi sakit. Lepas saya sakit, orang rumah, keluarga saya pun kata mungkin kamu keluarlah, buatlah sedikit perkongsian, dan saya takut nanti apa-apa jadi, ilmu kamu yang kamu telah perhalusi dalam masa ni, bolehlah berguna untuk the future da'is and all lah. So itu pasal saya sekarang cuba untuk keluar dan berkongsi sedikit pandangan dan pendapat. Saya macam sebenarnya bila kita jemput tuan ke dalam podcast kita ni kan, of course saya bukanlah kata target kita tu nak menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Sebab apa, saya tahu kita punya reach, kita tak sampai kepada dia orang. Kita punya community is very small sekarang ni, masih lagi baru. Cuma saya nak kongsikan pengalaman tu. Mana kata bila orang tu masuk Islam, dia punya macam mana dia nak adapt dengan dunia Islam yang sedia ada kan. Sebab apa, saya pernah sembang dengan satu, dia ni ke saudara baru juga, baru masuk Islam. Kemudian bila saya bertanya pada dia, sembang dengan dia cerita saya, dia kata sebenarnya bila aku masuk Islam, yang merosakkan aku bukannya non-Muslim. Kawan-kawan aku yang dulu-dulu tu semua, dia orang respect aku, kata oh ya Muslim lah, kami tak ajak kau pergi bar ke, kami tak ajak kau pergi minum ke apa, no. But yang mengajak aku ni, dia kata adalah Muslim sendiri, orang Islam. Dia kata bro, jom lah kita minggu ni, weekend ni kita pergi minum-minum kan. Kau, dia kata aku dah Islam lah sekarang ni. Bukan selalu. So dia kata yang bukan menyekat lah, kita kata yang menghasut dia lah, basically kebanyakannya adalah orang Islam sendiri. So macam tuan ni, tuan lalui tak perkara macam ni? Ada banyak. Banyak, tapi bukan alkohol lah, dadah dan lain-lain lah. Macam di luar bandar kebanyakan ada masalah ketum. Jadi ini semua adalah sebahagian daripada tarbiyah yang Allah telah rancang untuk kita. Dia istimewa tau. Mu'allaf ini, dia punya kedudukan dia sangat istimewa. Sebab dia antara manusia yang diberi kebebasan untuk memilih Tuhannya.
Kan dia saya pilih, walaupun dia dilahirkan, dia berjaya gerak ke satu tahap di mana dia cakap inilah Tuhan saya. Correct. Betul. So apabila kita buat satu keputusan seperti itu, maka saya rasa daripada pengalaman saya sendiri, Allah akan menguji kita. Allah akan menguji kita untuk melihat berapa mana kita punya iman kita itu. Dan tanpa ujian, macam kita tahu kan, kita pernah dengar yang batu kurma tu, kalau kita nak tanam biji dia tu, kita kena letak pressure on top of it, baru dia akan tumbuh. Kalau no pressure, kalau tak letak batu atas biji kurma tu, dia tak akan tumbuh pokok tu. You need to put pressure. Diamonds are just ordinary carbons, but over years of pressure, they become diamonds, right? Correct. Now the same thing is that when we get hidayah, that means we have a role. Kita ni ada satu function. Macam Tuhan, function dia adalah untuk tanya soalan itu. Betul. Kalau dia tak tanya soalan itu, kalau dia tidak wujud, kalau ujian-ujian itu tidak wujud, maka dia tidak akan bertanya soalan itu, maka kita tidak akan berbincang, maka ummah akan menjadi statik. Betul. So we have to see the bigger picture. We have to see the bigger picture. Kalau kita lihat, dia ada 4 jemputan untuk buat kerja yang haram. Lepas tu dia ada 40 jemputan untuk buat kerja-kerja yang baik. Betul. So kita kena lihat the big picture. Kita tidak tahu, dan manusia pun of course dia sensasi kan, dia suka pilih mana-mana yang problematik kan. Jadi tetapi setiap manusia, setiap insan yang connected dalam ummah kita ni, dia ada function dia. Betul. Yang okay, macam contoh kita ada benefit kan, benefit user, benefit abuser, and benefit addict. Right? So benefit addict ni, dia macam walaupun dia boleh kerja sihat dan bagai, tak mau, dia nak juga sumbangan kan. So yang macam Tuan kata tu, banyak mualaf dia bergantung pada sumbangan tu, benefit addict lah. Okay, tetapi dia wujud sebab dia ada satu function untuk dia wujud. Betul. Kalau kita tengok daripada perspektif yang syumul lah, yang besar, dan kita nampak lah kata everybody ada ni. That's why macam saya tertarik balik pada yang Tuan kata tadi awal-awal lah, kita kata bila you masuk fasa 3, it's about me and Allah. Kan? So kalau kita tengok dalam dunia biasa ni pun, kita tengok contohnya, kita nampak seorang perompak. Okay, memanglah kalau kita letak diri kita di tempat dia, and then we will start questioning, kenapa dia buat, kenapa dia jadi macam ni, kenapa dia jadi macam ni. But bila kita sampai fasa 3 tu, kita mula fikir tentang kita dan Allah, dan kita akan sedar kata dia diletakkan di situ sebagai seorang perompak for a reason. I remember satu sirah Aldar. Okay. Kaum Aldar, mereka adalah geng highway robbers, caravan robbers. Caravan robbers. And the entire team helped with the hijrah of Rasulullah from Makkah to Madinah. They are the one who go out and survey and pass the information. In fact, they you know how they dakwah or not? Dia akan hijack satu caravan, lepas tu dia ambil semua harta mereka semua, lepas tu dia cakap, kalau kamu semua syahadah, kami pulangkan. Okay. So this is saya baca dalam sirah ya. Okay, maka where you see there's susah saya nak begitu. Zat-zat yang ada pada pencipta kita tu, every drop of it, it's worth more than the entire planet, entire human. Dia tidak memerlukan manusia untuk menyembahnya. Betul. You faham? Dia tidak memerlukan kewujudan kita untuk menegakkan syiarnya. Dia tidak perlukan. Dia tidak memerlukan apa-apa dari itu. Yang kita nak bagi ni because of the kasih sayang, you know. So that's why there's overwhelming sense of love that we have for our Creator will give us a better understanding to see the big picture. Sebab kalau you sekadar nak tengok big picture, kamu akan jadi ahli falsafah. Betul. Tetapi kamu tidak akan mendekati pencipta kamu. Jadi Aristotle lah. Okay Tuan, satu lagi. Sebab saya tengok dalam Facebook, okay, you went to Ipoh about last 2 weeks. Yes, correct. 2 weeks ago. Dan saya rasa tu dalam aktiviti
dakwah ataupun menyampaikan Yes, boleh dikatakan dakwah lah. boleh dikatakan dakwah, sebab saya tengok dia macam program dakwah tapi taklah dakwah sangat, dia macam menyampaikan about Islam to Non-Muslim. orang yang berminat. Okay. Kan. Program itu dianjurkan oleh sahabat karib saya, nama dia Nasir, Ustaz Nasir Tanabalan, mualaf. Okay. Dan Ustaz Nasir Tanabalan ni dia orang Ipoh, Kampung Kepayang tu, dia asal sana dan bagai. Dan dia ada banyak kawan Muslim dan juga banyak kawan non-Muslim. Dia ada buat satu pusat untuk mengaji dan bagai. Very enterprising family lah. Satu family mereka buat, husband, wife and kids. Jadi dia buat setiap tahun dia akan buat satu majlis di mana dia akan jemput non-Muslim untuk datang dengar ceramah Islam. Okay, dan sebab reputation dia sangat baik di sana, ramai non-Muslim akan datang, khususnya orang India. Dan biasanya kebetulan dia jemput saya sebagai penceramah lah. Panel lah, one of the panel. Okay, so menyertai saya adalah seorang Presiden Kuil. Saya rasa itu adalah kuil terbesar di Ipoh kot. Dan dia jemput Presiden Kuil tu jadi wakil non-Muslim, myself untuk Islam, dan kita ada moderator. Jadi objektif kami adalah untuk bagi salam, kenal-kenal, back to the 3 steps lah. bakar-bakar, Ya. bagi mereka hamper. Dia cakap tanya satu soalan, kita bagi kamu hamper, lepas tu ambil lucky draw, lepas itu do some activities, get hamper, whatever. We just encourage the people and give hamper, and then malam tu we make a doa for everyone lah. That's all. Jadi masa kita buat itulah, kita cakap buat Q&A kan, question and answer, muncul satu individu yang saya sangat kagumi. Sampai sekarang saya masih lagi terfikir-fikir tentang dia. Nama dia pun sama macam saya, Kumar. Dia seorang guru, dia guru di sekolah menengah kalau tak silap saya, dan dia ada pusat tuition dan bagai kan, dia mengajar untuk anak-anak fakir miskin semua. Saya boleh lihat lah aktiviti dia di Facebook. Seorang Hindu, sangat kuat pengetahuan dia tentang Islam. Pertuturan dia pun sangat jelas. Bila dia gunakan istilah-istilah Arabik tu, sangat bagus. Jadi dia keluar dan ada satu question dia tanya tu. Dia tanya kenapa orang Islam yang sudah pun yang tahu tentang tuntutan-tuntutan agama masih tidak menjaga aurat. Dia tanya soalan itu. Bagus, kita pun terkejut kan. Ini soalan daripada non-Muslim tau. And this was a sincere question. Yes, it's a sincere dia question. Bukan perli ke tak lah kan. Tak ada. Okay. And then another auntie, Kupemal, dia pula bangun, dia tanya soalan, wanita zaman sekarang tidak selamat. Macam-macam boleh berlaku. Kami, apakah jaminan yang kami wanita boleh dapat? Saya lihat dua-dua ni connected questions. Saya amat boleh kata terharu dan tersentuh dengan soalan-soalan yang mereka tanya di majlis itu kan. Dan mereka pun sangat tersentuh kerana kita sanggup mendengar soalan mereka. That was a very important stage for them. Kerana mereka faham bahawa Islam ini memberi fokus kepada kebaikan semua orang. Jadi dia tanyalah untuk dan kita pun ceritalah pasal aurat ni dan bagainya. Dan jawapan yang saya berikan adalah it all starts with the man. The first aurat is our own eyelid. Kita tidak boleh membebani kaum wanita, kaum Hawa dengan tanggungjawab yang seperti ni. Sebab kalau kita lihat dalam konteks Islam tu, dia sangat bersikap rahmah dan kasihan terhadap kaum wanita. Okey, dan kita pun harus seperti itu juga. Jadi bab nak tutup aurat dan bagai ini, kita dah ada dekat Malaysia ni banyak-banyak macam-macam program kan. Banyak dia dah masuk level di mana kalau tak tutup aurat kena denda, kena saman. Dalam saya ada dalam syariah pun dia ada 1992, dia ada satu akta di mana kalau tidak
menutup dia punya aurat dia di khayal ramai, boleh disaman sampai RM1,000. Oh, okay. Yeah, so these are all the undang-undang. So telah pun dibuat banyak ceramah-ceramah, banyak program-program di masjid, banyak poster-poster, banner-banner di tepi jalan, billboard pun ada mengajak orang tu. So what is the issue? Kenapa masih lagi ada ramai yang tidak tutup aurat? Kerana berapa banyak kita punya dakwah untuk mengajak manusia untuk tutup aurat, 100 kali lagi tinggi dakwah oleh barat untuk buka aurat. True. Okay. Dan kita tidak boleh refer dekat guru bab ini kerana ini adalah satu fenomena yang sangat baru. Media sosial ni, kita dalam satu generasi, we cannot refer to anyone about media social is so complex and so open that we cannot refer it to anybody dah. Yeah. We are in a very unique, generasi kita ni sangat unik. Satu generasi yang unik. Senang cerita yang TikTok dan sebagainya kan. Okay, sangat Alamak, dia punya saya pun main TikTok ke? ya, sangat berbahaya. Dan saya pun kadang-kadang, saya tak ada TikTok tapi my wife ada. So saya kadang-kadang check dia. Saya tengok dia boleh lari daripada benda-benda baik ke benda-benda buruk dengan sangat halus. Yes. Lama-lama you pun tak tahu you dah ada in the wrong, you're watching the wrong thing really. True. Tapi dia sangat halus tau. Everything looks like good, Subtle, very very subtle. dia punya movement tu. Okay. Betul. So dakwah nak buka aurat, dakwah nak pergaulan bebas, dakwah untuk all this dakwah they are doing. Correct. Daya they are doing the daya of kita, menyesatkan kita kan, menjadikan kita leka dan sebagainya. Tapi tak ada satu pun saya boleh kata cabaran di luar sana yang mengajak kita untuk tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. There's no movement or no app or nothing that is media or social or development apa-apa yang mengajak kita jangan bertakwa kepada Allah. Bab-bab lain yes banyak, betul, tetapi bab takwa ni. Dan dalam surah I have some surah, the 26 where dia cakap dalam banyak-banyak pakaian yang kami sediakan untuk kamu, yang terbaiknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dia ada cerita bagaimana takwa is our number one best attire. Sebab bila kita ada takwa, maka everything else is result, reaction. Kamu pakai tudung kerana kamu sayang dengan kita punya syiar Islam ni. Kamu sayang, benda tu begitu berharga, benda tu begitu baik, benda tu begitu istimewa. Kamu nak sayang dia. Oh, saya nak jaga benda ni. Saya nak jaga, macam mana saya nak jaga? Oh, saya buat solat, saya baiki solat saya. Saya nak tutup ni. When you have the taqwa, everything fall into place. Betul. We are doing a lot of things reverse tau. We start from the bottom and then we go. Sebab itu kita struggle sikit. Kita buat benda tu sebab kita kononnya nak reach takwa. Tapi sebenarnya kalau takwa tu dah ada, benda-benda tu dia akan come into place naturally. Sebab saya lihat tak ada benda yang mengajak kita untuk deviate daripada believe in God. Betul. Orang almost tak ada lah. The Barat doesn't care about this. Dia more concentrating pasal dia punya attire, dia punya brands, dia punya keluaran produk marketing dia, dengan music lifestyle dia. Yeah, dia more concentrate. They don't care about this. So there is no or literally there's no objection and there's nothing stopping us into piety, getting to know your creator and being pious, being pious to your creator. Yeah. Betul. Dia basically kena ikhlas lah. Kita kena tahu hala tuju kita ke mana. Kita kena kenal Allah, makrifatullah. Yeah. Kita kena kenal siapa pencipta kita. Kalau kita tidak kenal siapa pencipta kita dan siapa rasul kita, okay, kita ikut-ikutan. Kita jadi ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan. Sebab kita tengok macam sekarang, even kalau kita tentang aurat lah kan, ramai orang yang pakai tudung. Contohnya kita ambil yang nampak senang tu, pakai tudung. Orang pakai tudung sebab fashion. Yeah. Sekarang ni semua orang pakai tudung. Yes.
kita tak nak ketinggalan. So jadi macam contoh lah, you pergi pejabat, you are the only one yang tak pakai tudung. So kita pun aku kena pakai tudung jugalah, right? Even kalau kata macam orang lelaki sekalipun, you turun main bola, satu padang semua pakai track shoot berlabuh, you seorang yang nak pakai seluar pendek, you akan rasa macam tak kena pakai. So mana you ikut-ikutan. Makna kata di situ ketakwaan dia tu bukan tak ada, cuma dia tak solid. See, what we having here is peer pressure. Yes, peer pressure. It's just peer pressure. True. So you are a guy or a girl trying to adapt to your environment. Correct. Okay, but you forget that this environment and you and everything is a gift from Allah Subhanahu Wa Taala. True. Life is a gift, tuan. Yes. Life is a great gift. Macam siapa-siapa yang ada penyakit kronik, yang ada risiko mati bagi mereka tahu maksud life is a gift. Every day saya bangun pagi, hari ni saya tengok kambing semua okey, saya pun tengok tangan badan semua okey, tak ada keluar darah mana-mana. Saya okay, good, very good day. Betul. Life is the gift. So bila when you be thankful, bersyukur. Isu sekarang samalah macam banyak benda kita bincang dari awal podcast kita sampai sekarang. Everything maybe boils down to kesyukuran. Betul. Bila kita tidak ada kesyukuran, maka sumbangan akan nampak lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak ada kesyukuran, pakaian perempuan-perempuan, lagi-lagi kita tengok Malaysia ni, negara majmuk kan, ada non-Muslim kan, Chinese, kalau orang India perempuan semua dia pakai sari kan, boleh tampak pusat semua kan. So kalau saya nak katakan, saya nak semua orang Islam tutup aurat, okay fine, kita berjaya. Contohlah. Berjaya semua orang tutup aurat. Lepas tu all the men tengok all the Chinese girls and Indian girls pun tak ada guna juga. Betul. You understand? Sebab that's why macam you cakap tadi kan, the first one is your own eyelid. Your own eyelid. You have to control lah. Sekarang ni saya buat satu eksperimen tau. Ini saya hipokrit. Saya nak declare saya hipokrit sebab orang rumah saya dia belum kemas pakai tudung dia. Okay. Only when dia nak tengok saya ada program agama, saya nak pergi certain place, dia akan pakai tudung. Kalau tempat lain dia tak pakai. So ini masalah personal saya kan. I won't say masalah lah, sebab macam saya kata, hijrah is a journey. It's not, the journey is more important than the you know the destination. If you are the right journey, then you know the destination lah. So the journey is important. So saya buat apa, satu hari mak mertua saya, dia bagi saya satu kain lah. Dia tengok rambut saya semua kusut kan, dia cakap, awak ikat lah ni, awak nampak lebih baik. Awak sakit-sakit macam ni. Dia tengok saya dah kurus semua kan, dia nak build up my spirit. Dia ikat serban ni. Ada orang tanya, ini serban sekolah mana ni? Kan ada different schools tau kan. Dia cakap ini sekolah mak mertua saya, non-Muslim dia. So dia ikat serban ni tau. So lepas dia ikat, saya terinspirasi untuk satu benda tau. Saya bagi tahu anak lelaki saya yang kecil, dia umur 2 tahun. Saya bagi tahu setiap kali ada perempuan datang ke rumah kami, saya akan panggil dia, cepat tutup kepala kamu, jangan bagi mereka nampak. Dan saya pun akan tutup kepala saya. So it's nothing actually, but it's a social experiment. So what I want to do is I want to keep doing this. If I keep doing this, me and my son, if we keep doing this for many years, the women who are close with us akan jadi macam malu, atau I don't know, maybe inspired or reverse psychology. I don't know. Tapi when you have love for all creation, you don't feel anger or you nak marah dia, you nak kenapa you begini-gini, you nak pernah dulu kita terbaca orang bakar rambut kerana dia tak pakai tudung. So sebenarnya kalau kita boleh dapat setitis, Allah kongsikan begitu banyak kasih sayang dengan kita. Kalau kita kongsikan walaupun setitis daripada kasih sayang, kita share itu dengan masyarakat lain, our life will be so beautiful and so happy. And we will be producing results. Correct. Tak, not ramai fikir saya boleh jadi je people pleaser kan, senyum sana, senyum sini, foto sana, foto sini, saya boleh jadi people pleaser, tapi in the end tak ada results. Betul. Ummah masih lagi struggling dengan masalah-masalah sosial. Betul.
tak ada penjiwaan. Tapi tidak seperti itu. Kalau kamu belajar, if you have good teachers, bila kita ada guru-guru yang baik, guru mursyid yang boleh mengajar kita untuk menyelami, memahami kasih sayang yang Allah berikan kepada kita tu, dan mengajar kita kesabaran. Dan ilmu yang dia berikan itu, kasih sayang, kesabaran, ilmu. These three things ni bila dia dah masuk dalam badan kita, maka kita will be masih people pleaser, masih seorang yang disenangi oleh semua orang, masih seorang yang dikasihi oleh semua orang, tapi results banyak. Betul. Results dia banyak. Okey tuan, saya nak tanya satu lagi ya. Bila you berhadapan dengan this non-Muslims kan, selain pada soalan macam tadi tu, biasanya apa benda yang dia orang akan tanyakan? Yalah dia orang mesti ada juga perasaan nak tahu tu kan. So apa yang biasa dia orang tanya? Biasanya dia orang akan tanya tentang kita punya content of the Kaabah. Oh, okay, interesting. Dia orang selalu kita tak nak fikir pun. Dia orang akan tanya, dalam Kaabah itu ada apa? Sebab when all of you are praying, there must be something inside that you are praying to. So that's normally they're very excited about. Sebab dalam komuniti orang India ada banyak yang percaya bahawa dalam tu ada deities, batu yang serupa dengan tembahan mereka, iaitu Sivalingam. The lingam. Jadi dia cuba kaitkan bahawa sebenarnya kamu pun sama macam kita juga. Kamu pun sembah Tuhan yang kami sembah dan sebagainya. Jadi itu adalah antara persoalan besar mereka. Jadi bila saya bagi jawapan, mereka jadi agak demotivated dah. Dia cakap, really? Memang ke? Ya, tak ada kisah. Kita akan pijak atas tu, tukar kain, kita sapu, mop. Dalam dia ada semua peninggalan zaman daripada Nabi Ibrahim dulu. Ada satu lubang kat tepi tu, ada satu meja kat tepi. Ya, itu dia jadi demotivated. Betul. Then jadi macam kami ingat rupanya kosong. And then I say it's nothing special. It's not the Kaabah that we are praying to, bersujud kepada, tapi kepada your creator. And your creator that is a point of unison. Correct. We need a unison point. Macam contohnya, kalau saya boleh cakap sama, kita sama, kalau kamu ada satu saja kuih Sivalingam, dan semua orang Hindu sedang, then we are talking about something we can compare. But unfortunately it's very hard to compare. It's not the same lah, saya cakap macam tu. Sebab saya rasakan macam kalau kita comparekan kita dengan yang lain lah, salah satu isu is that sebab kita satu saja tempat, and then satu lagi dia orang menyembah something yang physically ada. Macam itu yang kita kena faham tuan. Masyarakat India ni dia sangat istimewa. Dia tamadun dia lama. Betul. Dan pasal tamadun dia lama, dia buat apa? Dia punya manusia, dia punya masyarakat dia telah evolusi banyak kali tau. Banyak agama, okey. Sehingga dia sampai satu tahap di mana mereka telah bersetuju untuk bahawa setiap orang ada hak untuk memilih cara beribadah. Mereka diberi hak untuk memilih cara beribadah. Kalau dia nak, ramai orang Hindu macam kalau kita jumpa Brahma Kumaris, apa pun tak ada patung, tak ada apa. Kalau kita masuk dia punya tempat kuil dia, nothing, empty, just a big hall with lot of light and carpet. Meditation sahaja, yoga dan bagai kan. No figurine atau apa-apa. Tetapi kalau kita lihat yang macam ada yang macam Ganesha yang ada kepala gajah, ada lingam, tapi macam-macam, 330,000 mereka boleh buat. Dan boleh tambah lagi 330,000 kerana mereka diberi kebebasan untuk memilih cara beribadah. Kalau kamu pilihlah cara ibadah yang kamu nak, asalkan kamu menjadi insan yang daripada atma kembali kepada pencipta kamu, Paramatma. Itu dia punya basic philosophy dia. Pilihlah jalan yang sesuai untuk kamu. Guru kamu, dia pun very Mata, Pita, Guru, Devam. Mak, ayah, guru, Tuhan. Dia punya format dia very simple. It will boil down to only 4 words. Mak, ayah, guru dan Tuhan. So dalam konteks itu,
saya ni boleh dikatakan seorang Hindu yang baik tau. Kerana saya telah memilih guru saya iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya follow everything dia. Kan betul. So as far as sebab dalam agama Hindu tak ada konsep murtad. Oh, They don't have a concept of murtad. I see. Maknanya cuma macam you pilih a different way of reaching out to God. Yes. But you must reach out. That's what they're asking. You must reach out to God. You must reach out to God. You can faham. Itu perbezaan. Sebab itu dia ada macam-macam patut. Dan bila kita perjelaskan bagaimana macam kamu ada guru, guru kamu kata buat gini, kamu akan ikut kan? Betul. Samalah kami. Cuma guru saya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan. Saya sebenarnya macam mula-mula saya kenal dengan Tuan Kumar kita ni, that was about in 2016 lebih kurang Okey, pada masa tu kita kenal, and then kita find out kata Tuan Kumar ni ada banyak buat kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kemasyarakatan. Aduh, payah nak sebut. Okey, untuk penduduk setempat lah, penduduk kawasan Bestari Jaya, betul? So sekarang masih buat? Masih tuan, masih. Cuma sejak sakit ni dah kurang sikit. Dan sekarang saya lebih banyak fokus kepada macam projek terkini saya ni lah. Saya dulu duduk di Pekan, saya ada rumah semua kan. Lepas tu saya ada niaga dan bagainya, saya ada income lah. Jadi sekarang ni sejak sakit saya dah tak ada income dan semua. So saya dalam proses melepaskan rumah saya. Dan pindah dan bertumpang di rumah mak mertua saya. Your mak mertua is Muslim? Non-Muslim. Dia Hindu. Rumah dia di Kampung Jawa Selangor, dekat dengan Pekan. Dan estate lah, dia depan belakang rumah estate lah. Lepas tu tengah-tengah ada sebaris rumah. Dan nama tempat tu Kampung Jawa. Tapi tak ada orang Jawa, semua India. Dia semua India. Jadi tengah-tengah kampung tu lah rumah mak mertua saya. Saya nak pindah sana. Dan sudah pun pindah sebenarnya 3 bulan yang lepas ni saya duduk. Sebab dia jaga makan minum saya. Sejak saya sakit, saya kena makan on time dan bagai kan. So dia jaga makan minum saya. Saya duduk di sana. Dan dia tengok tuan, dia sangat suka dan sayangkan kami, dan dia sangat berkasih kepada kami. Dia telah izinkan saya untuk membina satu musola atau ruang solat kecil depan rumah dia untuk saya solat. Sebab dalam rumah dia simpan banyak sembahan dia yang jadi dia tidak mahu saya kurang selesa. Okey, maka dia izinkan saya untuk membina musola inilah, ruang solat lah. It's just basically a porch lah. A porch, tapi saya nak buat dia supaya dia lebih ke arah untuk saya boleh buat aktiviti ibadah, usrah, some small talks, weekly kuliah, and some children classes, art classes dan sebagainya. So I want to build that lah. Sebab kalau saya bina tu, dia akan menjadi ruang solat pertama di kampung itu. I see. Dan kalau saya dah siap benda tu, walaupun saya dipanggil kembali maka ada satu peninggalan yang boleh digunakan oleh generasi akan datang untuk teruskan kerja-kerja berkongsi rahmah ini. Okey tuan. Sekarang ni kita kita nak break sekejap sebab yalah masa pun kita nak check masa apa semua. So okey guys, sebelum kita break jangan lupa kami punya podcast di YouTube Suara Kita. Please follow, subscribe dan share dan like kami punya video podcast. InsyaAllah kita akan cuba bawa lagi pengisian yang menarik-menarik, yang penuh pengertian dalam podcast kita ni. And then podcast kita dijayakan secara bersama dengan FND Mindsport. FND Mindsport ni saya cerita sikit lah sebab owner FND Mindsport tak ada hari ni, anak dia kurang sihat.
F&D My Sport ni dia satu tempat yang mana dia sediakan banyak board games board games. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam 300 board games yang ada di sini. And at the same time dia juga ada buat team building. Kalau you all berminat, you all boleh contact, boleh refer kepada Facebook dia di fnd.mindsport Facebook. Dan kami daripada tim EB Ventures menyediakan teknikal untuk buat shooting podcast ni. Diketuai oleh saudara Eddie di belakang kamera yang kata tadi pakai baju mahal, baju sponsored. Okay, so dan saya sendiri daripada tim EB Ventures. So kita nak break sekejap. Kita akan kembali kepada podcast kita in a short while. Okay guys. Okay, kembali kita kepada podcast kita. Bersama kita masih lagi Tuan Kumaran, berkongsi cerita tentang pengalaman, dia punya pandangan dia terhadap kehidupan. Bagi kita ini adalah satu yang menarik sebab ini pandangan daripada perspektif seorang yang dulunya bukan Islam. Bila dia masuk Islam, dia pandang suasana dunia Islam ni, masyarakat Islam, macam mana kita beroperasi, macam mana kita react. So pandangan dia tu different daripada kita sebab kita ni asal dah Islam. So Tuan Kumaran, sayangnya kita ni dah sampai ke penghujung podcast kita. Jadi sebelum kita wrap podcast kita ni, saya nak minta kalau Tuan Kumaran ada apa-apa nak sampaikan pesanan kepada pendengar podcast kita dan juga mungkin kami sendiri, kalau ada benda yang boleh dikongsikan jadi pedoman ke apa ke. Sebab yalah, kami pun kita semua masih belajar. Okay. InsyaAllah. Baik. Okay. Mungkin saya nak bagi satu nasihat. Okay. Nasihat. Okay. Nasihat kepada pendengar, para pendengar yang saya amat kasihi. Semoga kalian mendapat terus mendapat rezeki kesihatan, terus mendapat rezeki untuk belajar ilmu, mencari ilmu. Kita sama-samalah doakan agar kami semua di sini, Mindsport, pendengar dan ramai lagi kawan-kawan kita, ahli keluarga kita ni, kita doakan untuk hujan hidayah itu terus turun. Baik. Sama ada yang Islam ke belum Islam, sama je hujan hidayah tu biarlah terus dia turun ke hati kita, kalbu kita ni. Amin. Kita doakan untuk itu. Kita doakan juga untuk kasih sayang. Kasih sayang hari ini kurang sedikit. Masing-masing dia lebih berkasih sayang kepada telefon dia daripada manusia. Betul. Jadi saya harap kita dapat kembali berkasih sayang di antara satu sama lain, manusia, juga kepada binatang dan juga kepada alam. Hari ini saya amat sedih bila kita lihat keadaan alam kita sendiri itu. Saya risau ni, tahun dekat-dekat akhir tahun ni tak tahu banjir macam mana kan. So kita doakan yang terbaik-baik, yang baik-baik untuk kita semua, khususnya kepada pihak penganjur ini kerana apa yang mereka buat ini, podcast ini adalah satu usaha yang sangat baik kerana dia membuang lapisan-lapisan layers of deception and fakery. Semua dia dah buang dah. Dan tinggal adalah dua lelaki bersembang. Dan masa break tadi saya ada, in fact unscripted unscripted. Jadi master break tadi saya dah bagi tahu, kalau tuan kita berada di rumah saya di kampung duduk sembang, I would have told you the same thing. Yeah. So itulah bagusnya dengan format podcast ni. Saya harap mungkin lagi ramai orang akan dijemput dan lebih banyak isu-isu semasa dapat dikupas dan dikongsi. Itu harapan dan doa saya lah. Dan akhir sekali, saya juga ingin kita mendoakan untuk mereka-mereka yang sudah pun dapat dan belum dapat hidayah ini, supaya kehidupan mereka menjadi sedikit lebih mudah. Di Malaysia, negara yang majmuk seperti Malaysia ini, orang mu'alaf ni khususnya tidak semestinya kehidupan dia senang banyak diuji dari pelbagai pihak, dari Muslim, non-Muslim, macam-macam ujian mereka terima.
kita doakan agar mereka mendapat sedikit Allah permudahkan urusan mereka, dan Allah dekatkan mereka dengan syiar-syiar Islam ni. Dan yang paling penting sekali, Allah terus memberikan mereka hidayah itu. Hidayah lah tuan. Hidayah itu amat penting. Kalau tak ada hidayah, mungkin hati kita jadi keruh, kasih sayang tak ada, kita jadi kesabaran tak ada. Dan bila dua perkara ini tak ada, mata kita akan tertutup, ilmu tak nampak. Betul. So kita doakan untuk semua itu. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar, pengikut. Semoga yang baik-baik akan menyusuli. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, terima kasih banyak Tuan Kumar. Sementara tu Tuan Kumar ni dia aktiviti dia ada banyak aktiviti kemasyarakatan, aktiviti membina insan di dalam kawasan dia dan kebanyakan aktiviti ini dikongsikan di dalam Facebook dia, Kumaran Nagapa. Ya, okey, saya akan letakkan link di bawah, so you all boleh follow Facebook Tuan Kumar kita untuk tengok apa aktiviti yang bersesuaian. Sekadar satu perkongsian sebelum ni saya tim EB Ventures, saya bersama Eddie ada juga bekerjasama dengan Tuan Kumar dalam menyampaikan bantuan kepada penduduk-penduduk setempat tu. Saya tak kempen untuk you bagi sumbangan, sebab nak bagi sumbangan you kena faham dulu apa perjuangan. Jadi kalau you all nak faham, follow dia punya Facebook, you tengok apa yang sedang berlaku, and then insyaAllah kita akan terbuka lah untuk buat apa yang perlu. Okay, itu semua Allah yang tentukan. Betul Tuan Kumar? Betul. Okay. Besides that, saya rasa saya pun bagi pihak FND Mindsport, tim EB Ventures dan podcast suara kita sangat-sangat berbesar hati dapat menjemput Tuan Kumar bersama kami hari ini. Dan saya rasa InsyaAllah kalau ada peluang lagi, mungkin kita akan buat sekali lagi podcast dengan Tuan Kumar, ataupun sepatutnya ada sahabat Tuan Kumar ke, cikgu apa? Saya joking pasal jangan jemput saya, tak boleh je jemput saya. Itulah, saya pun rasa masalah kat ni, macam mana ni. But insyaAllah kita akan cuba perkongsikan benda ni, sebab Tuan Kumar ada banyak pengalaman yang kita tak pernah lalui, yang kita boleh cedok daripada dia untuk jadikan kita orang insan yang lebih baik. Okay, as usual, podcast suara kita sentiasa we advocates thinking in a creative way, dan kita open mind. So mana kata kita tak bercakap ni untuk memperlekehkan sesiapa, kita hanya bercerita tentang pandangan peribadi kita. Kalau ada siapa-siapa yang rasa tersinggung, kami mohon maaf. Dan sila tinggalkan komen kalau kata you all ada soalan yang nak ditujukan kepada Tuan Kumar. So next time mungkin kita boleh handle soalan-soalan tu. Boleh Tuan Kumar? Boleh, insyaAllah boleh. Okey, baik. Dengan itu insyaAllah, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di next podcast. Maafkan kami, doakan untuk kami. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. 3, 2, 1, cut.